Novi bila anak kita Down syndrome? Boleh ke dia mengaji Al-Quran? ABC 1, 2, 3 pun belum dapat lagi. Dia anak istimewa kan? Wajarkah dia mengaji Al-Quran? Macam mana ya ustaz dan ustazah ni begitu yakin anak kita boleh mengaji Al-Quran? Semua persoalan ini akan terjawab di dalam podcast pada kali ini, insya-Allah. Ayat-ayat yang telah diungkapkan sebentar tadi datangnya daripada pengalaman saya sendiri sebagai seorang ibu yang pada suatu ketika dahulu kurang pengetahuan, apatah lagi pengalaman untuk membimbing putera keempat saya, seorang anak sindrom Down. Lebih-lebih lagi, saya sendiri mempunyai perasaan was-was dan sangsi sama ada anak saya mempunyai keupayaan untuk belajar ilmu duniawi, apatah lagi ilmu ukhrawi. Assalamualaikum semua, saya Nurina dari Persatuan Alumni Kiwanis Down Syndrome Foundation dan saya seorang ibu kepada anak sindrom Down yang sentiasa setia menemani saya, teman seperjuangan saya, Puan Syabina Khurshid, Naib Presiden Persatuan Alumni Kiwanis Down Syndrome Foundation. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Looking good today. Alhamdulillah, thank you very much. Selamat datang ke segmen kita pada kali ini di mana kita akan membincangkan mengenai keperluan dan kepentingan anak-anak istimewa sindrom Down secara khusus dalam pengajian Al-Quran dan juga pembelajaran fardu ain. Saya terpanggil untuk mengetengahkan topik ini sebagai tanda memberi sokongan penuh kepada komuniti sindrom Down Indonesia bersempena dengan Hari Sindrom Down Sedunia pada 21 Mac 2024 dengan tema pada tahun ini #EndTheSteroids. Bersama saya pada hari ini adalah tetamu khas kami dari AKC, Ustaz Syafiq bin Muhammad Razi dan Ustazah Jamalia binti Hafiz. Pembabitan AKC ini dalam mendidik dan membimbing anak-anak istimewa sindrom Down dalam pengajian Al-Quran dan fardu ain telah bermula sejak tahun 2018 lagi. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama membincangkan topik pada hari ini ya. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, Puan Syabina, kalau boleh ceritakan sedikit latar belakang Persatuan Alumni Kiwanis Down Syndrome Foundation yang menjadi tulang belakang kepada inisiatif ini sebagai tanda sokongan penuh kepada komuniti sindrom Down Indonesia. Silakan. Okey. Terima kasih Puan Nurina. Okey, Persatuan Alumni Ibu Bapa Kiwanis Sindrom Down telah ditubuhkan pada Februari 2023. Tujuan penubuhan alumni ini dengan harapan connect past graduates dan ibu bapa daripada Kiwanis dan berkongsi kisah kejayaan anak-anak sindrom Down. Dan kami juga untuk tolong mereka untuk advocate sindrom Down ke masyarakat. Boleh Ustaz kongsikan sedikit sebanyak latar belakang Abu Khalid Cemerlang ataupun dikenali sebagai AKC dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan yang melibatkan anak-anak istimewa. Pada asalnya, bagaimanakah tercetusnya idea untuk mengajar Al-Quran dan fardu ain kepada anak-anak istimewa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Syabina dan juga Puan Nurdina kerana menjemput kami ke podcast ni. Pada asalnya penubuhan AKC ataupun Abu Khalid Cemerlang ni, kami menumpukan pembelajaran Al-Quran dan fardu ain berbentuk dalam bentuk home tuition dan juga skala kami kecil. Kami tak adalah sampai satu Malaysia. Kami cuma jaga di kawasan sekitar Shah Alam. Sebab waktu tu kami pun duduk di sekitar situ juga. Jadi kami tumpukan khas di kawasan sekitar Shah Alam sahaja. Dan juga penubuhan ni pada tahun 2018 berkekuatan satu orang guru. Saya seorang je lah asalnya. Asalnya saya seorang. Isteri saya tak terlibat lagi waktu tu. Dan juga waktu tu saya juga masih lagi dalam pengajian sarjana muda. Saya masih lagi dalam pengajian sarjana muda. Saya tengah sambung belajar. Waktu tu tengah fikir lagi macam mana untuk nak teruskan
apa yang saya belajar ni, macam mana saya nak kongsikan dengan orang ramai. Jadi saya tubuhkan satu syarikat. Saya pergi SSM, saya tubuhkan satu syarikat saja. Dan tak ada student langsung waktu tu. Ni bukan saya dah mengajar dulu. Saya tubuhkan satu syarikat dulu. Kemudian baru saya cuba cari student. Dan juga dalam asal pemikiran saya, hanyalah saya nak mengajar kepada golongan-golongan kanak-kanak, remaja dan dewasa yang normal. Saya tak pernah terfikir tiba-tiba saya akan nanti ada kanak-kanak disleksia, tiba-tiba ada ADHD. Saya tak pernah tahu. Benda ni semua saya tak pernah tahu. Sampai saya dapat satu panggilan daripada satu orang ibu. Dia call saya, dia daripada KL, Kuala Lumpur. Saya cover kawasan Shah Alam. Tapi bila daripada Kuala Lumpur, saya pun asal berhati. Saya kata nak pergi ni jauh ni, saya kata. Bukan dekat. Daripada tempat saya, daripada satu kawasan ke satu kawasan, saya nak pergi lagi pun saya buat home tuition saja. Tapi dia kata boleh tak Ustaz datang, dan juga kami kumpulkan anak-anak kami jiran-jiran, kejiranan. Jadi kami kumpulkan dalam satu tempat dekat rumah saya, Ustaz mengajar. Boleh tak? Saya kata boleh lah, tak apa. Saya cuba juga pergi. Dan juga bila saya pergi tu, saya mengajar. Ada sekitar, kalau tak salah saya, lebih daripada 5 orang, 5-6 orang, ramai lah. Pasal dia orang satu kejiranan, dia orang kumpul satu hari tu untuk mengaji. Sampailah saya mengajar satu orang budak. Waktu saya mengajar tu, sebulan saya mengajar, 2 huruf dia tak dapat. 2 huruf. Saya kata, ini kekalahan yang besar untuk seorang guru ni. Kekalahan yang besar untuk satu orang guru. Takkan 2 huruf tak dapat. Saya pergi mengajar, minggu ni pergi mengajar tak dapat. Balik lagi mengajar tak dapat juga. Sebulan lebih, balik tu saya tanya dekat isteri saya. Saya kata, ada masalah ke kalau kanak-kanak kita mengajar dia 1-2 huruf. Hari ni dia dapat, minggu depan dia tak dapat. Ada masalah tu. So, isteri saya dia bagi nasihat dekat saya. Dia kata, cuba tulis perkataan-perkataan, suruh dia menulis. Sebab kanak-kanak tu dia taklah budak kecil, bukan 6-7 tahun. Dia dah 8-9 tahun. Jadi peliklah kalau menulis tak boleh, mengajar tak boleh, 2 huruf pun tak boleh. Jadi benda ni satu benda yang pelik. Jadi saya pun usahakan buat. Dan juga saya ingat lagi, isteri saya kata, cuba huruf yang dia seakan-akan. Tulis. Contohnya bapa, B-A-P-A. Ataupun ada perkataan B, P dan D. 3 huruf ni, cuba dekat-dekat. Dan juga tengok budak tu dia menulis. Dia bukan dia tak sengaja untuk salah, tapi dia memang fokus dia dengan apa yang dia tulis tu, dia berbeza. Jadi saya pun tengok, ini dah ada satu simptom saya kata. Jadi balik saya bagi tahu dekat isteri saya. Sebab isteri saya, dia ambil pengajian kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak. Dan juga dia ambil bahagian spesialis dia dalam bab special need. Jadi elektif dia untuk special need. Jadi saya pun tanya dekat dia, kalau budak tulis macam ni apa masalah ni? Jadi waktu tu baru dia bagi tahu tu, kalau budak macam ni, maknanya tanda boleh jadi dia ni ada disleksia. Asal bagi saya dapat bukan Down syndrome, bukan ADHD, bukan autism, bukan. Tapi yang first saya dapat adalah disleksia. Jadi bermula daripada situ, kalau ikutkan saya dah mula untuk fikir, saya kata kita kena bantu budak-budak macam ni. Sebab kalau kanak-kanak disleksia ni, sebab saya tanya dekat mak dia. Pasal mak dia asalnya tak ada bagi tahu langsung dekat saya. Mak dia tak ada cakap, Ustaz, anak saya ni disleksia. Tak ada. Jadi bila saya dapat tahu macam tu, saya tanya dekat mak dia. Habis mengajar tu, saya tanya dekat mak dia, saya tanya, ni anak puan ni, saya nak tanyalah, saya kata, dia ada tak didiagnose apa-apa? Lepas tu baru mak dia mengaku. Mak dia baru bagi tahu. Sebab sebelum ni mak dia cuma bagi tahu anak dia ni hanya di sekolah dia kita panggil kelas aliran khas. So kita anggap macam dia tak cerdik. Rupanya bukan dia tak cerdik. Tapi metod untuk mengajar tu dia tak faham. Maknanya kalau apa yang dia lihat dan juga apa yang dia fikirkan tu berbeza. Macam kita tengok tulisan bahasa Cina, kita tak mampu untuk baca. Macam tu juga dia tengok.
Jadi menyebabkan waktu tu saya pun fikir kita kena bantu budak-budak macam tu. So bermula daripada situ, bila ada sahaja budak-budak ataupun anak-anak sama ada mereka ADHD, autism, speech delay, dyslexia, macam-macam lagi lah. Apa sahaja kami terima. Bahkan saya pernah terima colorblind. Colorblind pun saya pernah terima juga. Dan juga waktu tu saya ingatkan corak untuk mengajar dia sama. Rupanya dia punya pasal kehidupan dia tidak berseri macam mana kita berseri. Kita bila kita sampai sini ada orang pakai baju warna ni, kita boleh nampak dia nampak warna tu dia tak sama, feeling dia tak sama macam mana. So baru saya tahu rupanya ada perasaan-perasaan yang macam ni yang perlu kita bantu mereka untuk supaya mereka dapat apa yang macam mana budak-budak lain dapat. So daripada situlah saya anggarkan hujung tahun 2018 saya tubuhkan Abu Khalid Cemerlang ni pada tahun 2018 bulan 3 Mac. Saya dapat pelajar terbabit kalau tak salah saya sebelum anak saya lahir. Sebelum anak saya lahir, hujung 2018 tu nak masuk 2019 tu, waktu tu saya dapat pelajar dyslexia. Tu pelajar pertama. Tu pelajar pertama. Selepas daripada tu wallahu alam, ni semua rezeki daripada Allah SWT. Memang masuk kontak tu banyak ada pelajar-pelajar yang ada ADHD, ada apa nama ni autism. So waktu tu baru kami mula untuk terima. Okay, maknanya kalau nak nampak tu 2019 tu baru kami start untuk terima pelajar-pelajar yang kita panggil berkeperluan khas di dalam penumbuhan. Dan juga sekarang kekuatan untuk kita panggil guru kami hanya 2 orang saja. Sebab tu saya kata berskala kecil. Kami tak cover sampai satu Malaysia. Kenapa kami tak cover sampai satu Malaysia? Saya ada perasaan bagi saya, kalau kita ambil guru yang ramai, kita tak boleh nak fokus banyak benda. Maknanya bila kita mengajar, mungkin metod orang lain mengajar mungkin berbeza dengan kita. Jadi sebab tu saya dengan isteri saya setakat ni dan juga kami tak ada guru-guru lain di bawah AKC. Memang kami berdua sahaja. Itulah sedikit sebanyak tentang kami punya syarikat. Menarik ya, Ustaz dan Ustazah. Ustaz, saya ingin bertanya, dalam tahun 2018, adakah banyak pusat yang mengajar anak-anak istimewa? Hanya pada tahun 2023, saya nampak ada beberapa pusat yang mengajar anak istimewa. Tetapi from my experience, bila saya pergi ke center tersebut, mereka hanya ajar anak tersebut dalam grup. Setengah orang mereka tidak mempunyai pengalaman. So boleh tak Ustaz lanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahun 2000, waktu tahun 2018 dan 2019 lah, before COVID kita kena PKP semua ni, saya tak nafikan bahawasanya pusat pengajian terhadap kanak-kanak istimewa adalah sangat kurang. Dan juga yang saya tahu bahkan universiti dalam membincangkan pengajian terhadap pengajian Islam untuk kanak-kanak istimewa sehingga kini lah yang saya tahu hanya berada di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, di USIM. Kalau tak salah saya dia ada satu fakulti bahagian Ibnu Abi Maktum, kalau tak salah Ibnu Umi Maktum, fakulti terbabit. Dan juga kalau pengajian secara di Malaysia sekalipun, yang awal yang saya tahu adalah di bahagian Johor untuk kanak-kanak special need. Dan juga dia pun tak cover semua special need. Dia tak cover semua special need. Yang saya tahu yang berada di bawah Jabatan Agama Islam, yang setahu saya yang awal adalah di Johor. Dan juga kita tak nafikan kekurangan daripada sudut pengajian Islam ni kepada golongan-golongan special need ni, bukan sahaja kepada special need dalam bidang intelektual, tapi contohnya special need dalam lisan ataupun fizikal lah, penglihatan, bisu pekak dan sebagainya, memang kurang di Malaysia sehingga kini. Dan juga di USIM last saya pergi tengok dia ada buat perbincangan dan sebagainya, mereka pun lebih menumpukan kepada fizikal. Dan juga benda yang sama juga dibincangkan, selalu diperkatakan adalah tidak ada kepakaran. Sikit-sikit bila cerita tak ada kepakaran. So kita ada satu ilmu tapi kepakaran tu tidak ada. Macam mana kita nak ajar kepada golongan-golongan? Bukan kata cerita kepada golongan
special need bahagian intelektual ni. Tapi pada golongan fizikal pun sebenarnya kita dah sangat-sangat kurang sebenarnya. Contohnya Al-Quran Braille. Saya boleh jamin untuk ustaz-ustaz yang kebiasaan kita tengok ustaz-ustaz tak ramai, bukan tak ramai, boleh kata tak ada yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran Braille. Tunjuk pegang macam ni, bagi tahu dekat dia ni huruf alif di atas bunyi dia A. Ini kan pula kepada pendedahan terhadap apa kita panggil tu bahagian intellectual punya special need. Tapi saya lihat bila perkembangan untuk special need ni pada tahun-tahun berikutnya, maknanya pada tahun selepas daripada 2020 dan ke atas, saya nampak ada usaha-usaha untuk naikkan. Salah satunya usaha yang dibuat oleh Ibu Sim tadi tu, diorang ada untuk panggil asatizah-asatizah ataupun ustaz-ustaz untuk bincangkan macam mana untuk dapatkan kepakaran untuk golongan-golongan yang kita panggil special need ni lah. Cuma nak kata dia tu dah berkembang, tidak lagi. Dia masih lagi mencari-cari dan juga cuba untuk buat kepakaran. Macam sekarang kalau tanya pada saya untuk special need bahagian autism dan juga disleksia dan sebagainya, untuk mengajar mengaji, kita tak ada tools yang betul-betul khusus. Jadi kita perlu bincang, kita perlu fikirkan macam mana tools yang khusus untuk sesuai, bagaimana dia orang boleh sesuai dengan untuk kemahiran mereka. Mungkin dia tak mahir menulis, tapi mungkin kita boleh ajar dia visual, kita boleh ajar dia bahagian sensory. Untuk sekolah-sekolah yang ni kelemahan bagi kita panggil kelemahan daripada sudut pendidikan lah di Malaysia. Kadang-kadang saya lihat golongan yang special ni bukan kata untuk intelektual, tapi keseluruhan sangat-sangat lemah di sekolah. Tambah-tambah sekolah kerajaan. Ada kelas saya, dia di Cahaya SPK, anak dia ada autism. Di kawasan itu hanya ada satu sahaja sekolah yang mampu untuk terima, dan juga nak tak nak dia terpaksa terima. Maknanya kalau itu sahaja, sama ada guru dia baik ataupun guru dia tak okey untuk mengajar, sesuai ataupun tidak sesuai, dia terpaksa terima. Tak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan lain melainkan institusi swasta. Tapi institusi swasta sekalipun, dia bukanlah satu, pertama bayaran lah. Kedua adalah daripada sudut keagamaan masih belum ada yang betul-betul khusus. Dan juga mungkin juga lagi satu adalah daripada kelompok, dia perlu kelompok yang lebih ramai. Dia tak boleh one to one ataupun satu dengan dua orang pelajar saja, tak boleh. Dia nak dalam keadaan berkelompok, grouping. So ni kelemahan. Sebab kita nak ajar mereka bukan macam mana pelajar-pelajar biasa kita mampu untuk cover sampai 30 orang dalam satu kelas. Kita tak mampu. Jadi untuk pelajar-pelajar special need ni, saya tak nafilah daripada bila saya duduk dalam bidang pendidikan, saya tak nafi kelemahan daripada sudut pendidikan. Mereka ni kadang-kadang nampak terasing. Sedangkan sepatutnya mereka ni, kita kena lihat bahawasanya mereka ni ada kelebihan. Mereka ada kelebihan. Saya kalau kita nak letakkan dalam pada zaman Nabi SAW, salah seorang daripada sahabat Nabi, Abdullah bin Umi Maktum, beliau adalah seorang yang buta. Dia cacat penglihatan ataupun special need lah dalam penglihatan. Dan juga Nabi SAW dia meletakkan kelebihan. Dia tak lihat kepada kelemahan, namun Nabi SAW melihat kepada kelebihan. Dan juga Abdullah bin Umi Maktum, Nabi SAW jadikan dia sebagai tukang azan. Maknanya dia mungkin tak dapat melihat, tapi dia ada suara. Sama juga dengan kanak-kanak special need ni, sepatutnya dalam bentuk kita nak mengajar dia, kita jangan cari kelemahan dia, namun kita perlu cari pada kelebihan. Itulah sedikit yang saya boleh kongsikan. Ustaz, saya rasa sebagai ibu bapa kepada anak sindrom Down, kita mesti ada tanggungjawab untuk mengajar anak-anak kita walaupun anak special needs. Bukan senang. Dan saya boleh tambah, tak ada sentuh mengenai kekurangan dan kelemahan sistem pendidikan untuk anak-anak istimewa ni. Kalau kita tengok gap mengenai sistem ataupun sokongan mengetahui kelebihan atau kelemahan anak-anak istimewa,
mungkin kolaborasi antara kerajaan dan juga NGO dan juga Persatuan Ibu Bapa. Bukannya khusus untuk anak sindrom Down, mana-mana anak istimewa. Mereka ada Persatuan Autism Malaysia, kita ada Persatuan Sindrom Down Malaysia, kita ada Alumni Kiwanis Down Syndrome Foundation, dan lain-lain. Bila kolaborasi tu kita adakan, pasti kita boleh memperkasakan sistem pendidikan untuk anak-anak. Sebab saya rasa sejujurnya guru yang paling baik untuk memberi atau yang untuk memberitahu bagaimana anak istimewa ni works, how they actually work, adalah sebenarnya ibu bapa sendiri. Betul. Sebab dari mula dia dilahirkan sehinggalah apa-apa umur pun, kebanyakan masa kita dengan anak-anak. Jadi kami boleh bagi tahu, tak myself, saya selalu berinteraksi dengan guru-guru di sekolah, bagi tahu kalau cara macam ni tak boleh, mungkin kita boleh Try. Jadi kolaborasi tu mungkin masih belum mantap. Kalau kita boleh improve lagi kolaborasi tu, insyaAllah kita mungkin akan langkah lagi ke hadapan dalam sistem pendidikan untuk anak istimewa. Baik Ustaz, kalau saya nak teruskan rata-rata pendengar di luar sana mungkin pernah mendengar istilah anak istimewa kita perkatakan tadi, yang menjadi sinonim kepada anak syurga. Tapi apakah pengertian anak syurga ini dari sisi pandangan Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi perkataan anak syurga ni, yang ni saya tak nafikan lah. Bila kita kata stereotip, ini salah satu daripada termasuk perkataan yang sangat biasa disebut oleh ibu bapa, yang ini anak syurga. Daripada mana-mana lah, kita tak nak, bukan sahaja Down syndrome, bahkan autism juga. Saya masuk dekat dalam grup autism pun begitu juga. Mereka akan sebut perkataan anak syurga. Ini bagi anak-anak, bagi kurang upaya. Secara peribadi, saya kurang bersetuju dengan terms ataupun terma anak syurga. Yang ni kita boleh lihat daripada beberapa sudut. Yang pertama sekali adalah sebagaimana kita tak boleh menerakakan manusia, kita juga tak boleh menjaminkan syurga tu pada dia. Tapi kita boleh ubah perkataan terbabit. Jangan kata saya tak benarkan perkataan syurga tu, tidak. Tapi kita boleh ubah perkataan terbabit kepada doa, tak ada masalah. Maknanya kita meletakkan semoga anak ni menjadi ahli syurga dan kami dipermudahkan. Maknanya kami ibu bapa dipermudahkan untuk masuk syurga kerana dia. Boleh? Yang ni lebih baik, perkataan ni lebih baik daripada kita meletakkan satu terma bahawasanya dia ni adalah anak syurga. Ini memberi satu implikasi. Implikasi buruk lah. Saya boleh kata implikasi buruk secara tidak sedar. Di antaranya nanti akan ada ibu bapa yang akan start kata, tak apa, kita tak payah ajar agama. Kita tak payah ajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia ni jaminan syurga dia. Jadi benda ni satu benda yang bahaya. Kita mengharapkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak memperkenalkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala di atas kerana kita sebut dia anak syurga. Tapi kalau kita doakan, tidak ada masalah. Jadi kalau contoh kita lafazkan semoga, ada perkataan semoga Allah SWT permudahkan dia untuk masuk syurga, tidak ada masalah. Dan juga untuk perkataan lafaz anak syurga, kalau daripada pendirian saya, sama sebagaimana para sahabat ada para sahabat yang dijanjikan secara verbally daripada Nabi SAW. Nabi memang sebut, contohnya Abu Bakar di syurga, memang Nabi sebut Umar di dalam syurga, Osman di dalam syurga, Ali di dalam syurga. Tapi tak ada anak-anak mereka start untuk kata bapa aku ahli syurga, wahai ahli syurga sekian, tak ada. Jadi perkataan lafaz ni kalau pada saya lebih baik untuk kita elakkan, tapi kita doakan supaya kita dipermudahkan, bukan untuk dia saja tapi untuk kita sendiri. Terima kasih Ustaz atas pencerahan itu ya. Jadi Ustaz, mengikut pemahaman saya melalui perbincangan kita tadi walaupun anak-anak istimewa sindrom Down ini banyak stereotip yang dilabel pada mereka, contoh kurang boleh belajar,
kurang pemahaman, kurang daya tahan fokus. Namun begitu adanya satu keperluan dan kepentingan untuk mereka mengaji Al-Quran dan juga fardu ain. Bagaimana pula dengan peranan ibu bapa dan penjaga dalam pengajian anak-anak istimewa mereka? Adakah ia menjadi satu kewajipan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ia menjadi satu kewajipan? Kalau kita tanya, jawapannya adalah ya. Kewajipan bagi ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka apa sahaja agama sejauh kemampuan mereka. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh. Kalau kita belajar, kalau kita tak dapat semua, jangan terus. Maknanya, kalau contohnya kita tahu dia tidak mampu untuk melaksanakan keseluruhan kewajipan dalam agama, tapi jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Maka kita ambil sebahagian yang mana yang kita nampak ianya mampu untuk dilaksanakan, dan juga ini adalah tanggungjawab dan juga peranan bagi ibu bapa. Kalau tadi kita sebutkan tentang keperluan bagi anak-anak tadi, tapi kali ini adalah keperluan bagi kedua ibu bapa, dan ini adalah tanggungjawab dan juga kita akan dipersoalkan. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang dilahirkan dengan mungkin ada kelainan upaya apa yang kita buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagaimana kita rasa pentingnya kehidupan mereka untuk berkaitan dengan bab keduniaan. Maknanya kalau kita ajarkan mereka, lepas makan letak pinggan dekat dalam sinki. Macam tu juga adalah kepentingan, bahkan lebih lagi untuk dalam bab berkaitan dengan agama. Sama ada perasan ataupun tidak. Sebab ini berkaitan dengan keagamaan. Yang mana benda yang kita tak terlihat tapi kita beriman. Dan juga ini fitrah bagi manusia, dia perlu kepada keimanan terbaik. Ini jawapan saya secara ringkas. Jadi jelas mengenai kewajipan kita sebagai ibu bapa kepada anak istimewa ini mengenai pengajian Al-Quran dan juga fardu ain. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Saya pun boleh juga kalau nak selit sedikit yang melibatkan pengalaman saya mendidik anak saya, anak sindrom Down yang sekarang berumur 9 tahun. Pada ketika itu saya sendiri mempunyai mindset dan pemikiran yang mampukah Muhammad ni belajar mengaji? Mampukah dia? Tapi alhamdulillah sampai sekarang dah 6 tahun mengaji dan macam-macam yang dia dah dapat. Tapi pada ketika yang saya mempunyai mindset tersebut, pada ketika itu Allah juga telah meletakkan saya di satu posisi sebagai seorang ibu yang perlu berfikir out of the box. Macam-macam cara dah dicuba untuk Muhammad kita nak tangani isu pertuturan Muhammad. Hampir dah 3 tahun pun masih belum ada apa-apa yang diutarakan. Kami hantar ke terapi pertuturan pun masih belum ada hasil, membuahkan hasil. Jadi pada suatu hari ini Allah telah menghantar seorang hamba Allah pada kami, seorang ustazah yang sudi untuk mengajar Muhammad membaca Iqra. Masih saya ingat lagi apa yang saya cakap pada ustazah tu, takkanlah ustazah Muhammad ni boleh mengaji Al-Quran sebab ABC 1, 2, 3 pun belum dapat pun lagi. Ustazah ni senyum je pada saya. Dia kata, Kak, kita cuba perkenalkan Muhammad dengan kalam Allah. InsyaAllah, mana tahu satu hari dia boleh bercakap. Alhamdulillah, nak dipendekkan cerita, alhamdulillah Muhammad selepas 2 minggu belajar mengaji, dapat mengutarakan perkataan mama sebagai perkataan yang pertama. Dan sampai sekarang boleh berkomunikasi dengan baik dan dalam proses menghafal ayat-ayat lazim. Dan kalau saya boleh tunjuk sikitlah hasil pembelajaran dia, tulisan dia yang sangat cantik Ini yang dia tulis. Okey. Yang dia belajar. Dia pun ada tunjuk minat. Alhamdulillah. Okey, jadi soalan saya Ustaz bagi ibu bapa dan penjaga di luar sana, apakah nasihat dan dorongan Ustaz yang ingin berikan pada mereka supaya mengambil inisiatif untuk memperkenalkan pengajian Al-Quran dan fardu ain kepada anak-anak istimewa mereka? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat dan juga dorongan saya boleh gambarkan ataupun saya boleh berikan bermula daripada sejak awal kelahiran ataupun sejak daripada kita dapat tahu. Sebab awal kelahiran bila tambah-tambah bila kita dapat kita lahirkan anak, kemudian kita tahu bahawasanya dia ada kelainan upaya. Maka ini nasihat yang paling penting, kita jangan rasa down. Bila kita dapat sahaja tahu kelahiran ini, sepatutnya kelahiran ini sepatutnya disambut dengan kegembiraan. Jangan pernah sekali untuk kita bersedih. Dan juga kita kena faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia takkan uji kita melainkan kita. Dan juga di atas kekuatan di dalam diri kita menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Jangan letak ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu sebagai tanda kita anggap bahawasanya Allah benci kita. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kita kena tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan uji kamu melainkan di atas apa yang kamu mampu. Bila datang sahaja kepada kelahiran ni, kita tengok dan juga kita jangan rasa sedih dan juga kita kena tahu bahawa ini merupakan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada. Dan juga kita besarkan dia dan juga kita perkenalkan dia terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala seawal usia bila mana kita nak kita nak susukan dia. Maknanya awal waktu dia kecil-kecil tu lagi patutnya kita dah kenalkan dia terhadap agama Allah. Kita kena sebut, bagi tahu dekat dia bahawasanya mak lahirkan kamu, Allah SWT pilih kamu untuk jadi anak mak. Kita kena kenalkan dia. Walaupun kita kata tapi dia tak faham. Walaupun perkataan tu tapi dia tak faham. Tapi kalau kita fikir logik balik, waktu bayi lahir, kita tidak ada satu bahasa yang kita boleh pakai. Maknanya bayi bila lahir, dia tak boleh bercakap langsung. Ada satu kawan saya dulu, saya ingat lagi, saya pernah cakap dekat dia orang Nigeria. Saya kata kat dia, bahasa Arab ni susah, saya kata. Dia cakap, habis tu kamu cakap bahasa apa sekarang dengan aku? Dia kata. Saya cakap bahasa Inggeris dengan kamu. Lepas tu dia kata, waktu kamu bayi dulu, kamu faham tak bahasa Inggeris? Saya kata, tak faham. Tapi kenapa sekarang kamu boleh faham? Maknanya apa benda yang kita cakap, selalu kita cakap, kita baca, kita dengarkan pada dia, maka dia boleh dapat walaupun tak banyak. Jangan letakkan dia punya fikiran dia sama macam mana kita tak. Kita cakap dengan dia, kemudian mana yang dia dapat, kita bersyukur. Mana yang dia tak dapat, nanti kita akan ajar. Di antara dorongan selepas tu, apabila kalau kita tengok dia dah mampu, mungkin untuk dia dah boleh dia membesar, kemudian bila dia dah mampu untuk bercakap dan sebagainya, kita ajarkan dia untuk dia duduk bersama dengan kita kalau ada benda-benda berkaitan dengan kalam Allah, Al-Quran dan juga apa-apa berkaitan dengan itu. Tak jadi. Itu proses pembelajaran untuk dia. Dia tengok kita sembahyang, dia tengok kita baca Quran, dia tak tahu tak apa. Tapi sekurang-kurangnya dia ada suasana. Sampai dia rasa, kalau mak aku solat, maknanya aku pun kena ikut sekali. Maknanya nanti bila walaupun asal ni mungkin balik yang kita dia tarik telefon kita ke dia tarik kita ke apa tu, tak apa, biar. Ini proses pembelajaran untuk dia. Apabila dia membesar sikit lagi, maka waktu tu kita boleh ajarkan. Bila dia mampu untuk belajar sedikit demi sedikit, kita ajarkan. Dan juga kita kena ingat, jangan letakkan otak kita untuk dia solat macam mana kita solat. Jangan letakkan dia kena baca Quran macam mana kita kena baca Quran. Tapi kita kena letakkan bahawasanya jika dia mampu setakat tu, itu yang terbaik untuk dia. Dan juga itu pun satu idea. Sebab tu bila kita mengajar anak-anak istimewa, kita bukan nak tengok dia punya result. Tak. Kalau kita nak tengok dia punya result, kadang-kadang kalau kita kata dalam tempoh 3 bulan, mungkin dia boleh dapat 1-2 huruf, cukup untuk dia. Mungkin dalam tempoh setahun, dia masih tak boleh nak hafal surah Al-Fatihah. Tak boleh. Maknanya bila kita solat dengan dia hafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita, yang penting dia solat bersama dengan dia. Jangan kita anggap, anak orang lain boleh, kenapa anak saya tak boleh? Tak boleh. Nanti dia pun akan rasa tertekan. Mak aku rasa aku ni lemah. Tapi kita letakkan kekuatan dia. Kita kena bagi tahu, abang dah boleh dah baca.
Abang dah boleh dah baca. Kita kena rasa happy terhadap benda kelebihan yang dia ada. Dan juga kita jangan rasa down. Bila kita besar, dia start membesar, mungkin ada kawan-kawan dia yang lain yang dah boleh. Kita kata kelebihan anak kita mungkin lain. Kelebihan anak orang lain mungkin lain. Walaupun dua-dua ada special ni, ada kelainan upaya, tapi kelainan upaya mereka ni juga sama macam mana kanak-kanak normal. Ada kanak-kanak normal yang dia lambat. Ada kanak-kanak normal yang dia cepat. Baik. Dan juga dorongan, kalau tanya pada saya, jadilah ibu bapa yang dia sentiasa berada dengan anak. Sebab ingat, anak kelainan upaya dia perlu bersama-sama dengan kita. Sebab tu disebut dengan kelainan upaya. Dan juga bila adanya kelainan upaya ni bukan bermakna kita kita tak mampu untuk didik dia, tidak. Tapi kita bersama dengan dia, kita bagi sokongan pada dia, dan juga kita kena pastikan bahawasanya anak ni sekurang-kurangnya bila dia dah membesar, dia tahu siapa Tuhan dia. Dia mampu, kalaulah kita mati, dia tahu bahawasanya mak aku ni dah meninggal dunia, aku kena doakan mak dan ayah. Rupanya dia tahu benda tu. Maknanya dia kenal Allah SWT. Yang ni, benda ni kita tak nafikan. Bab keagamaan satu benda yang baik. Benda yang kita tak nampak. Pahala, syurga, dosa dan sebagainya. Tapi daripada mereka ni lah, daripada anak-anak kita, yang mana anak-anak kita ni tambah-tambah khususnya daripada anak-anak istimewa ni, mereka ni lah dengan mereka daripada fitrah mereka masih lagi dalam fitrah. Dia orang berdoa untuk kepada Allah SWT untuk kita. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi sebagai seorang ibu bapa, bila kita mati dan juga ada anak kita, walaupun anak kita istimewa, bahkan anak istimewa ni lebih diutamakan bila mereka mampu untuk kenal Allah SWT dan juga doa, ya Allah, ni mak aku dah tak ada, tapi kau masukkanlah mak aku kat dalam syurga Allah SWT. Kalaulah kita tak mampu nak ajarkan benda ni, apa lagi yang kita nak ajarkan kepada anak-anak kita. Allah Ta'ala a'lam. Itu dulu untuk nasihat dan juga dorongan yang saya mampu untuk bagi. Saya dimaklumkan Ustaz Zalia pada masa ini sedang mengajar 2 anak sindrom Down. saya. Kalau saya kembali kepada tema End the Stereotype sempena Hari Sindrom Down sedunia ini, boleh Ustazah kongsikan antara persepsi yang sering diperkatakan oleh masyarakat sekeliling mengenai anak sindrom Down? Silakan Ustazah. Bismillah. Okey, stereotype tu ataupun persepsi saya pecahkan kepada dua lah, masyarakat ataupun parents sendiri dan saya sendiri. Okay, so masyarakat ataupun parents ni, yang pertama dia punya stereotype dia adalah macam Puan Rina cakap tadi, mereka tak mampu pun lagi untuk belajar ABC tu sampai macam perkataan tu pun susah. Ini kan lagi nak alif bata yang baris depan, baris atas, baris bawah kan. Tapi alhamdulillah setakat ni berjalan dengan lancar. Mereka pun dah kami berjaya lah, kira setakat ni kami berjaya macam mengajar diorang, kanak-kanak yang Down syndrome ni sampai ke tahap sekarang ni dah ikut 4. Alhamdulillah lah. So maknanya itu adalah bukti bahawasanya diorang boleh sama macam budak normal. Alhamdulillah. Cuma berbezalah dari segi macam dia punya makhraj huruf tu kan. Ain, sa, za. Tapi bagi saya, as long as ada bunyi tu cukuplah. Itu memang dah kemampuan mereka kan. Tapi nak kata berjaya sampai khatam tu belum lagi lah setakat ni kan. Tapi kita usaha kami ni at least macam dah membuahkan hasil sedikit untuk end the stereotype tu lah. Kan, bahawa sebab ramai yang kata diorang ni nak belajar untuk survival pun susah, nak belajar yang akademik pun susah, lagi nak belajar yang agama kan. Tapi alhamdulillah buktinya diorang boleh sama macam yang kanak-kanak normal yang lain. Okay, yang kedua, masyarakat dah sinonim dengan perkataan anak syurga tu sendiri kan. So bagi mereka tak perlu untuk belajar agama, memang dah confirm masuk syurga lah.
kan. Tak perlu nak ajar dia orang solat, tak perlu nak ajar dia orang, cukup dia orang tahu ayat-ayat lazim ataupun surah-surah pendek, Al-Fatihah, surah An-Nas, itu dah memadai. Dia orang lagi fokus pada macam mana dia orang nak survive tanpa dia orang. Untuk yang belajar agama, dia orang ketepikan. Itu stereotip yang paling famous lah antara parents. Tapi untuk saya punya sendiri pula, saya tak rasa masa first dapat tu, saya tak rasa pun yang saya boleh nak mengajar anak-anak ni. Dan saya pun tak macam orang kata, saya tak yakin dia orang boleh dapat apa yang saya mengajar, apa yang saya ajar lah. Sebab kita dah dibiasakan, okey, kanak-kanak ni tak boleh pergi mana pun, macam tu kan. Tak boleh nak pergi jauh, tak boleh sampai ke Quran pun. Oh tak. Alhamdulillah saya dah berjumpa dengan student-student saya tu, saya sedikit sebanyak saya pun belajar juga. Macam mana nak ajar dia orang everyday setiap kali kelas tu lain punya pembelajaran. Saya pun belajar, dia pun belajar. Macam mana nak attract dia, macam mana nak, itu semua tempoh tu adalah pembelajaran untuk saya. Alhamdulillah, saya dah end the stereotype tu. Alhamdulillah. Dan Bapak surprise lah anak-anak tersebut boleh belajar Betul? Iqra, sambung-sambung seperkataan, alih batas pada perkataan yang lain. Betul. Atas ke bawah. Kalau macam ABC, dia struktur perkataan dia A, B, C. Tapi kalau untuk Iqra, alif tu boleh sambung dengan ba boleh sambung dengan ta. Tapi alhamdulillah, dia orang boleh. Alhamdulillah. Okay. Soalan seterusnya, mesti banyak kelakar anak-anak istimewa bila ustaz atau ustazah suruh mengajikan. Banyak. Apakah pengalaman paling manis atau menyentuh hati jadi ustaz atau ustazah pada anak-anak istimewa ini? Ustazah silakan. Okay, macam saya cakap tadi, every day is a new learning kan. So saya, sebelum kita nak mengajar tu, kita kena tengok dia punya mood dia macam mana. Ada yang kadang-kadang isu-isu pintu tak nak buka sendiri pun boleh jadi mood spoil juga. So kita kena tengok macam mana nak aplikasikan kita punya method pada hari tu. Okay, ada yang ajak main dulu. Okay, tak apa, kita macam mengalu-alukan dia orang. Okay, pilih mainan nak macam mana. So sambil main tu, sambil kita macam baca, okay, boleh tak hafal surah ni, boleh tak baca surah ni sambil main. Macam tu. So lepas tu dia orang punya kadang-kadang special ni, dia macam dia senang attach dengan orang kan. Kadang-kadang tiba-tiba main dipeluk. So kenangan manis sangat. Kadang-kadang bila nak habis kelas tu, dia tiba ambil barang kita nak tolong angkat kan. Itu macam tersentuh sangat hati. Boleh ke berat-berat bawa dengan semua ni kan? Diorang nak juga angkat. Itu memang kenangan manis lah. Mereka pandai negotiate lah. Betul sangat. Diorang kata okey, nak fardu ain dulu. Okey, kita bagi buku fardu ain. Nak belajar solat macam ni kan. Okey, kita buka mula-mula kena buat apa dulu, apa semua ikut buku ni kan. Atau nak ambil wuduk, okey, kita sediakan spray. Ambil wuduk dulu. Okey. Lepas tu nanti okey, boleh tak mengaji dah boleh start mengaji dah. Okey, diorang kata okey, dan dari situ kita boleh, macam kita tak paksa dia orang untuk sukakan benda tu. Kita ikut macam mana dia orang nak, orang kata macam kita bagi pilihan lah. Bukannya macam baca tak boleh. Sebab nanti at the end nanti dia orang rasa macam benda tu satu bebanan. Sebab memang kadang-kadang normal pun memang kita suruh mengaji, payah sangat kan. Ini kan lagi dia orang sama je kan. Mereka ada perasaan yang sama juga macam kadang-kadang normal. Jadi nak tak nak kita kena ikut biar dia orang tentukan lah. Macam tu senang. Kita build the love for Islam lah. Betul. Ustaz silakan. Pengalaman? Untuk saya, untuk special need lah, tidak khusus pada Down syndrome. Sebab setakat ni saya tak ada lagi pelajar Down syndrome, tapi saya ada pelajar autism dan juga dyslexia. Untuk pengalaman manis yang sebelum-sebelum ni, kadang-kadang contohnya untuk pelajar-pelajar autism, kadang-kadang kita kena dekat dengan dia. Sebab saya ada pelajar autism saya yang saya boleh kata dia ni genius. Sebab bila dia duduk dengan saya, dia tanya saya bersoalan tentang agama yang kanak-kanak lain takkan tanya. Contohnya dia mahir dengan komputer, dia mahir dengan handphone,
main dengan tab. Dia ambil tab saya, dia boleh tengok apa semua. Kadang-kadang dia bagi persoalan. Contohnya dia tanya dekat saya, Ustaz, dia kata, prove me God. Dia tanya dekat saya, buktikan kalau Tuhan tu ada, buktikan dekat saya. Dengan kefahaman dia macam tu, kita kena buktikan. Dan juga kadang-kadang untuk kanak-kanak macam dia autistik, dia tak, bila kita cakap dekat dia kata no, dia tak nak melalui Al-Quran. Dia kata Nak logik. buktikan dengan ni, dia kata. So bila dia kata buktikan ni, dia kata, dia tunjuk buktikan pakai logik, dia kata. Tak nak pakai Quran sebab saya letak Quran. Dia kata dia tak nak, dia kata pakai logik. So bila kita dapat buktikan tu, kadang-kadang kita tahu dia dah faham dah. Bila kita cerita kat dia, kita terpaksa bagi tahu logik. Maknanya siapa ciptakan dia, macam mana first, apa semua. Bila kadang-kadang dia akan ubah soalan. Maknanya okey, jawapan ni dah. So, maknanya kena change soalan. So benda-benda macam ni kadang-kadang bila kita rasa budak-budak lain takkan tanya ni soalan macam ni. Sebab budak-budak lain ni, biasanya budak-budak lain dia akan tahan lah. Okay, ingat ya, Allah SWT Tuhan kita baik. Macam tu. Tuhan kat mana? Ada dekat atas. Macam So, tu. bila datang je, tiba-tiba soalan, buktikan Tuhan. Kita pun macam, Macam mana? buktikan Tuhan. So ni antara, saya boleh kata pengalaman yang bukan senang lah. Bukan senang. Tambah-tambah dengan aras kefahaman mereka yang kita nak kena betul-betul bagi logik pada mereka. Mereka untuk kadang-kadang kanak-kanak autism ni, kalau diorang minat dengan gadget, diorang boleh search macam-macam benda, macam-macam agama. Dia pernah tanya kenapa kalau dekat dalam internet, dia kata kenapa aku tengok ada banyak Tuhan, dia kata. Ya betul. Kenapa tiba-tiba bila saya datang saya kata ada satu Tuhan. Tuhan. Saya buktikan macam mana satu Tuhan. Sampai saya kena kata kalau lah banyak Tuhan, saya kata kena cerita kat dia orang. Kalau banyak Tuhan ni, entahkan Tuhan asyik bergaduh je. Kita tak sempat nak Tuhan tak sempat nak cipta kita. Saya kena sampai kita bagi logik pada dia orang sampai dia orang tu betul logik. Baru dia orang buat. Oh, dia orang boleh puas hati. Dia orang akan puas hati. Ni antara pengalaman lah. Pengalaman yang masya-Allah. Dan kalau kita dengarkan dia pengalaman Ustaz dengan Ustazah ni, ini bermaksud anak-anak istimewa ni sebenarnya mempunyai minat terhadap pengajian agama Islam, Al-Quran dan juga Fardu Ain. Maksudnya bukanlah keperluan dan kepentingan tu datangnya daripada ibu bapa ataupun kita dari sebagai tenaga pengajar. Anak-anak ni sendiri ada minat sebab dia boleh extend soalan dia dan dia masih lagi nak macam mana, dia masih lagi nak ikut kelas tu walaupun at the start tu mood tak best. Dia dah ditunjuk masih lagi nak belajar. Betul. Jadi alhamdulillah jadi kita boleh rata-rata wujudkan awareness yang anak-anak istimewa ni mempunyai minat untuk belajar pengajian Al-Quran dan Fardu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Syafiq dan Ustaz Zalia sama-sama dengan perbincangan kita dalam podcast kali ini, sempena Hari Sindrom Down Sedunia. Dan juga tidak lupa kepada Puan Syabina sebagai teman podcast saya. Terima kasih pada semua yang sudi mendengar pada kali ini. Segala kekurangan dan kesilapan datangnya dari saya dan yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Sindrom Down Sedunia. Hashtag And the stereotype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah dia pencerahan dari Ustaz Syafiq dan Ustaz Zalia dari Abu Khalid Cemerlang mengenai topik pembincangan keperluan dan kepentingan pembelajaran Al-Quran dan Fardu Ain di kalangan anak-anak istimewa Sindrom Down sempena dengan Hari Sindrom Down Sedunia, di mana tema pada tahun ini ialah hashtag and the stereotypes. Perkongsian pengalaman saya dan Puan Syabina sebagai seorang ibu yang membesarkan anak Sindrom Down dan juga Ustaz Syafiq dan Ustaz Zalia sebagai guru mengaji anak-anak Sindrom Down ini mungkin berbeza dengan ibu bapa dan penjaga di luar sana. Kerana anak-anak istimewa ini seperti juga anak-anak neurotypical yang lain mempunyai keupayaan yang berlainan, mempunyai kekuatan yang berlainan di dalam bidang yang berbeza-beza. Namun begitu, apa yang penting adalah untuk kita mengikis mindset atau pemikiran stereotip bahawa anak-anak Sindrom Down tidak boleh belajar
atau diajar mengenal Al-Quran dan Fardu Ain. Mungkin yang berbeza hanyalah kadar penerimaan dan tahap pemahaman, sama ada cepat atau lambat. Sebenarnya ada banyak lagi sisi pandangan yang belum kita bincangkan pada kali ini. Tapi nampaknya masa telah mencemburui kita. InsyaAllah pada sesi podcast yang akan datang, kita akan menyentuh teknik pembelajaran Al-Quran yang efektif dan bersesuaian untuk anak-anak sindrom Down. Nantikan.